A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi. Kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama lagi dalam tazkirah pagi kita dan yang ditaja oleh Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara yang mengusahakan supaya mengemarakkan lagi proses dakwah kita sebagai bagi menambah kecintaan kita kepada Allah dan cinta dan mampu berjuang untuk agama. Maka sekali lagi saya bersyukur kepada semua penonton yang dipilih Allah untuk siri pagi ini. Maka jangan lupa like and share page Dewan Dakwah untuk kita sama-sama berkongsi, memanjangkan sikit lagi apa saja ilmu yang kita kongsikan. Mudah-mudahan ia menjadi sebagai ibadah, sebagai amal jariah untuk kita, sebagai tanda kita sangat mencintai agama ini dan terus akan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan akidah, untuk menjadi pengikut para Rasulullah dan menjadi kita menyambung tugas para anbiya. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Jadi Alhamdulillah. Kemudian kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Ilahi. Kita panjatkan pujian kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas hadiah yang telah ditinggalkan oleh baginda sehingga kita layak untuk mengaku sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Maka kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tanpa henti sebagai tanda bahawa kita sedang menjalin hubungan sebagai penjana kepada cinta kasih kita kepada Rasulullah, insya-Allah. Amin amin ya Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi selamat sampai, selamat datang, selamat bersama kepada semua penonton yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi atas kurnia yang tidak pernah berhenti dan setiap inci bumi di dunia ini kita tidak boleh berhenti mensyukurinya kerana nikmat Allah tidak pernah berkurangan, malah bertambah walaupun sama ada yang kita minta ataupun yang Allah anugerahkan. Itulah sebabnya kita kata tidak boleh berhenti mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga jangan lupa kita panjatkan pujian tertinggi pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas nikmat hadiah yang ditinggalkan oleh baginda untuk membimbing kita hingga kita layak untuk bertemu baginda, mendapat syafaatnya dan akhirnya masuk syurga bersama baginda, insya-Allah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan tanggal dari bibir kita sebagai tanda dan jalan untuk kita benar-benar layak menjadi pengikut dan menjadi orang yang mendapat syafaat dari baginda, insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada semua penonton yang dipilih Allah untuk bersama-sama Umi pada pagi ini. Sampai giliran saya Dr. Rubiah Hamzah untuk mengemarakkan tazkirah pagi kita yang taja oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang berusaha bersungguh-sungguh
untuk menjadikan dakwah sebagai satu daripada kerjaya kita. Dakwah merupakan satu daripada tanggungjawab kita. Dakwah menjadi satu daripada keperluan dalam kehidupan kita. Tanda kita sangat mencintai Allah dan mencintai agama ini. Oleh itu sama-sama kita like and share page Dewan Dakwah untuk membolehkan kita memanjangkan lagi dakwah ini kepada siapa-siapa yang berminat, dan juga kita sama-sama berjuang terlibat untuk menyumbang dalam bentuk apa saja yang kita mampu, terutamanya dalam bentuk material, dalam bentuk keuangan, bagi membolehkan proses ini berjalan lebih lancar, bagi membolehkan perjalanan dakwah lebih meriah dan lebih diberkati oleh Allah, insya-Allah. Kita mengajak semua penonton untuk sama-sama turut serta supaya kita tidak ketinggalan untuk mendapat hadiah dari Allah, iaitu terlibat dalam dakwah negara, dalam dakwah Islamiah ini. Dan hari ini kita kata sampai giliran saya Dr. Rabiah Hamzah untuk bercakap tentang tajuk yang sangat mudah. Apa yang kita kata sangat mudah tadi, apa yang kita buat, apa yang kita tinggal, apa yang perlu kita tinggal, apa yang perlu kita lakukan. Maka tinggal dan buat dan tinggal, ini kekuatan yang kita nak angkat, bahawa berusaha untuk merasa lebih dekat dengan Allah, untuk menjadi lebih taat kepada Allah adalah satu daripada usaha yang harus tidak boleh berhenti. Satu usaha yang tidak boleh berhenti. Sebab itu kita kata kita tidak boleh hanya menjalankan kita kata ibadah yang sama tanpa peningkatan. Kita tidak boleh kita katakan merasa kita sudah mempercayai Allah tanpa ada peningkatan. Ini yang kita harus jadikan satu daripada misi dalam hidup kita, ialah untuk mengubah diri kita menjadi lebih dekat dan lebih taat dengan Allah sebagai satu daripada matlamat ataupun satu daripada vision, satu daripada misi yang harus diangkat pada setiap masa. Ini kekuatan pertama. Sebab itu kita kata kita mencuba, kalau kita Allah sebut dalam surah Yunus ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua benda yang sangat besar. Tuhan mereka akan memimpin mereka. Jadi kekuatan yang nak pakai, apa yang nak diambil, apa yang nak ditinggal, apa yang nak dibuat, apa yang nak dibuang. Maka kekuatan kata-kata buat dan tinggal ini ataupun satu daripada proses ataupun kita kata tajuk untuk melatih kita apa yang kita perlu tinggalkan dan apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu ambil, apa yang kita perlu teruskan dan apa yang kita perlu tinggalkan. Mari kita lihat sekali lagi surah Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, okay? Beriman dan beramal soleh, okay? Kalau sekadar beriman mengaku ada Allah tetapi tidak beramal soleh, kita juga sulit untuk menambah ketaatan, menambah kedekatan kita dengan Allah. Maka kita kata Allah akan memimpin mereka. Allah akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka. Okey, dengan sebab iman mereka. Ini kekuatan, bukan sebab kekayaan mereka, bukan sebab harta mereka, bukan sebab apa-apa, tapi disebabkan bukan sebab keluarga, bukan sebab status, bukan sebab pangkat, bukan sebab apa-apa, tapi disebabkan iman mereka. Maka sekali lagi mari kita angkat kekuatan, kita menyemak balik iman kita, keyakinan kita, kekuatan kedekatan kita dengan Allah bagaimana. Ini kekuatan-kekuatan. Rasa takut kita dengan Allah semakin besar atau semakin hilang. Rasa dekat kita dengan Allah semakin halus atau semakin kasar. Ini kekuatan-kekuatan yang jangan sampai ke perjalanan kita ini. Di sepanjang perjalanan kita merasa ada Allah tapi tidak bertambah rasa itu. Kalau kita katakan seorang yang kita kata seorang yang diberi kesempatan untuk menikah misalnya, maka selepas pernikahan harus menjadikan isterinya bertambah dekat dengannya, bertambah taat dengannya, bertambah rindu dengannya. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Maka kalau kita katakan Allah bekalkan kita bermacam-macam hingga ke saat ini, okay, walaupun bekalannya berupa bencana atau merupakan ujian-ujian, tapi kena ingat bahawa ujian Allah hanyalah sebesar hujung kuku, sedangkan nikmat Allah melimpah seluas langit dan bumi.
Maka yang mana kita nak ingat? Yang mana kita nak rasa mensyukuri? Adakah disebabkan kita katakan Allah uji kita dengan coronavirus sekarang ini, kita merasa kitalah orang yang paling malang, kitalah yang paling susah, kitalah yang paling penat dan sebagainya. Kita harus membangun kekuatan bahawa kita bertambah dekat. Kerana kita perlukan bimbingan Allah, kita perlukan pimpinan Allah. Maka kita katakan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, tak cukup saja beriman kalau tak buat apa-apa. Tak cukup beriman kalau tak buat apa-apa. Yang beramal soleh ini yang kita nak angkat. Kalau ibadah yang kita katakan, ibadah harian kita, okay? Itu memang kita dah tahu dah. Itu kewajipan kita. Itu fardu ain kita. Tapi apa agaknya? Amal soleh yang lain yang sedang kita lakukan, seakan kita lakukan, sudah kita lakukan. Kerana orang beriman dikaitkan dengan beramal soleh. Maka kekuatan beramal soleh ini boleh dari sekecil-kecilnya membuang duri di jalan. Memulai sekecil-kecilnya dengan kita katakan membagi binatang minum, kucing minum dan sebagainya. Bermakna amal soleh dikaitkan dengan hati. Dikaitkan dengan rasa dekatnya kepada Allah, rasa taatnya kepada Allah. Tidak melakukannya kerana sebab-sebab lain. Maka mereka akan dipimpin. Tuhan akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka. Jadi jangan kata Allah pimpin kita sebab umur kita, sebab harta kita, sebab kedudukan kita. Tak. Allah pimpin kita sebab iman. Sebab itu hari ini Allah bagi ujian pada kita untuk menguji keimanan kita. Adakah kita benar-benar yakin bahawa Allah sedang menatap kita? Adakah kita benar-benar yakin Allah sangat sayang dengan kita? Adakah kita benar yakin bahawa Allah ambil berat tangan kita? Allah tidak pernah zalim dengan kita. Allah tidak pernah tidak adil dengan kita. Allah tidak pernah pilih, kita kata tidak adil dengan kita. Maha adil Allah. Maka jangan kata disebabkan diberikan ujian yang seujung kuku ini, kita akhirnya pontang-panting imannya. Sebab itu kita kata apapun larangan yang dikenakan, SOP yang dikenakan, tetapi dia harus tidak menjejas keimanan kita. Katalah masjid dan surau ditutup tidak bermakna tertutup jalan kita dengan Allah. Kerana itu sekali lagi mari kita angkat, mereka akan apa balasan yang dipimpin Allah dengan sebab iman mereka. Jaga iman. Sekarang kita nak angkat balik. Jaga iman kita. Bukan sekadar SOP. Jaga SOP kita dengan iman. Kerana kita hanya berusaha dan berikhtiar. Hujungnya, hasilnya adalah Allah. Okay? Maka dengan sebab itu mereka mengalir sungai-sungai di bawah tempat kediaman mereka di syurga dengan penuh nikmat. Bermakna sekali lagi, lesen untuk menjadikan kita layak dipimpin Allah, layak untuk diberi perhatian oleh Allah adalah disebabkan iman kita, disebabkan amal soleh kita dan disebabkan kita sentiasa menjaga iman kita. Maka sekali lagi salah satu daripada cara menjaga iman, merasa Allah sangat dekat kepada kita. Sebagaimana yang dikisahkan oleh dikisahkan dalam satu kisah di mana seorang guru sangat mencintai seorang pelajarnya. Seorang syekh sangat-sangat mencintai pelajarnya kerana kecerdasan minda pelajarnya sehingga anak-anak pelajar lainnya rasa dengki begitu. Rasa dengki kepada pelajar tersebut. Akhirnya Tuan Guru memberikan satu kerja untuk dibuat oleh semua pelajar untuk membuktikan bahawa anak murid yang dia sayang ini adalah murid yang paling istimewa. Satu daripada ujiannya, guru memberikan mereka ayam. Tiap orang mendapat seekor ayam dengan pesanan, kamu sembelih ayam ini, pergilah kamu ke mana pun di tempat di mana kamu tidak dilihat Allah. Di mana kamu tidak dilihat Allah. Maka sekali lagi, semua pelajarnya pergi mencari tempat masing-masing dan balik semula kepada tuan gurunya dalam keadaan ayamnya sudah disembelih. Makanya yang tidak disembelih hanyalah yang pelajar yang cerdas tadi itu. Maka bila ditanya, pada anak yang cerdas tadi, mengapa kamu tidak menyembelih? Kerana saya tidak menjumpai tempat yang di mana Allah tidak melihat saya. Ini kekuatan yang paling yang kita nak angkat.
nak angkat supaya kita sentiasa merasa kita diperhati Allah. Sebab itu kita katakan orang yang dekat dengan Allah, orang yang apa yang kita katakan, orang sentiasa taat dengan Allah, dia membawa Allahnya ke mana-mana, dalam mindanya, dalam hatinya, dalam fikirannya, dalam perbuatannya, dalam amal pergaulannya. Ini kekuatan yang kena angkat. Maka bagaimana untuk mencapai tahap ini? Bagaimana ini kekuatan yang kita nak angkat? Okey. Maka sekali lagi pernah dikatakan oleh Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa bahawa Allah akan menaik taraf darjat mereka. Dan menaik taraf darjat mereka sehingga ke taraf wali-wali Allah. Ini yang kita nak cari, ini yang kita nak jadi kalau boleh. Memang ulama mengatakan Allah sembunyikan wali-wali Allah, tanda-tandanya ada. Tapi nak disembunyikannya wali-wali Allah, maknanya dia tidak menunjukkan ini orangnya wali Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, balik orang beriman dan bertakwa, bahawa Allah akan menaik taraf, lagi sekali menaik tarafkan darjat seseorang. Darjat orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi ke taraf wali-wali Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Okey. Selagi memenuhi syarat. Apa syaratnya? Okey, syarat-syarat seperti dalam ayat 257 surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah pelindung kepada orang beriman. Jadi kalau kita kata meyakini bahawa Allah pelindung orang beriman, maka kita tidak akan kelang kabut. Okey, kita tidak akan kelang kabut melalui ujian-ujian yang Allah berikan ini. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini sangat mahal kerana tidak semua orang dapat rasa ini. Kemudian kita kata kita nak diangkat juga sebagai wali Allah. Kita nak dapat juga naik taraf darjat. Kita juga nak rasa dekat dengan Allah. Sesungguhnya wali Allah itu adalah mereka-mereka yang sudah tidak ada hijabnya lagi. Doanya dengan Allah yang kurnia. Qais Al-Qarni, salah seorang daripada orang sahabat, atau bukan sahabat, salah seorang pemuda yang menjalankan tugas untuk ibunya dengan penuh ikhlas kerana Allah. Akhirnya dia diberitahu kepada Saidina Umar, kalau kamu berjumpa dengan orang ini, tolonglah minta doa. Maka Saidina Umar pun dapat berjumpa Qais Al-Qarni, walaupun dia tidak dapat berjumpa Rasulullah, tetapi disebabkan pesanan Rasulullah, kalau kamu berjumpa dengan orang ini, mintalah doa kepadanya, kerana doanya dengan Allah tidak terhijab di atas baktinya kepada orang tuanya. Maka apa yang diminta oleh Saidina Umar, Qais tolong doakan saya supaya saya dapat ampunan dari Allah. Mendapat ampunan merupakan hadiah paling besar. Tolong doakan saya supaya saya dapat ampunan dari Allah. Ini merupakan salah seorang pada wali Allah, ataupun kita katakan kalau kita pernah mendengar kisah Rabi'atul Adawiyah, dia merupakan wali Allah wanita yang kita pernah dengar kisahnya, yang mengandungi terlalu banyak misteri sehingga dia meninggalkan ungkapan, ya Allah, aku beribadah kepada-Mu bukan kerana mengharapkan syurganya, bukan syurgamu, bukan kerana takut dengan neraka-Mu, tapi aku ingin merasa paling dekat dengan-Mu, aku ingin merasa paling taat dengan-Mu, aku nak merasa akulah yang paling dekat dengan-Mu. Ini di antara naluri-naluri yang yang muncul ataupun yang kekal atau yang bersemarak di dalam jiwa wali-wali Allah ini. Apa agaknya ciri-ciri, kriteria wali Allah supaya kita mampu mengikutnya, supaya kita mampu menirunya. Walaupun tak jadi, tetapi kita terus berazam untuk merasa bahawa kita layak. Kita merasa kita layak melalui proses-proses ibadah, proses-proses tambahan ilmu yang kita jalankan. Maka kita kata Allah menyatakan dalam surah apa tadi? Surah Yunus ayat 61. Okey, ayat 62 sampai 63. Surah Yunus juga ayat 63 62
2 dengan 63. Okay, kenapa agaknya surah Yunus? Kerana Yunus merupakan Nabi yang paling istimewa juga di mata Allah, kerana sudah berada dalam perut ikan tapi tetap berzikir kepada Allah, sehingga zikirnya menjadi bekal kepada kita. Bila kita dalam kesusahan, maka tolong angkat. Kalau mengikut zahirnya, Nabi Yunus sudah mati masuk ke dalam perut ikan, tetapi izin Allah, maka ini di antara kriteria orang-orang yang Allah sayang, orang yang Allah taat. Maka kita kata ketahuilah. Okay. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan terhadap mereka. Tak bimbang, maka kita jangan terlalu bimbang. Jangan terlalu bimbang. Okay? Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Tidak berduka cita, iaitu orang yang beriman dan mereka pula sentiasa bertakwa. Ini daripada surah Yunus ayat 62 hingga 63. Maknanya untuk jadi orang yang paling dekat atau sangat dekat dengan Allah adalah mereka-mereka yang tidak pernah merasa, tidak bimbang terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak ragu-ragu dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Allah. Kita sekarang ini meragui, ya Allah, bila nak habis, bila nak habis, bila nak hilang, kenapa bertambah dan sebagainya. Bimbangnya setengah mati. Walaupun sudah dibenarkan ke sekolah, ramai ibu bapa yang masih bimbang untuk melepaskan anaknya ke sekolah kerana bimbang ada coronavirus. Kerana mereka tidak menyangkutkan keyakinan mereka dengan Allah bahawa Allah akan jaga mereka. Allah sangat sayang kita. Maka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maka kalaulah kita merasa kita ni sudah jadi orang beriman, maka tolonglah kurangkan sikit rasa duka cita itu. Kerana apa yang diujikan oleh Allah itu Allah yang urus. Bukan kita yang urus sahaja. Kalau kita sahaja yang urus, tidak jadi apa. Maka dengan keyakinan ini, dengan tidak berduka cita ini, okay, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang sentiasa bertakwa. Maka orang yang sentiasa buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Ini di antara ciri utama orang bertakwa. Maka seorang wali Allah itu tak ada bimbang dan tak ada duka cita. Dalam hidup ini tidak perlu bimbang, tidak perlu duka cita. Kerana kita dekat dengan Allah yang maha kaya dan maha berkuasa. Maka ini yang tak ada, ini yang tanggal dari jiwa kita. Okay? Kemudian sebab itu kita katakan, Abu Hurairah melaporkan ke Rasulullah memberitahu, Allah mengingatkan orang-orang yang menunjukkan permusuhan kepada waliku. Siapa yang nak memusuh dengan wali Allah? Siapa yang nak memusuh dengan orang beriman? Siapa yang nak memusuh dengan orang yang bertakwa? Okay, ini kita kata, maka aku menyatakan perang pada mereka. Ini kata Allah. Ini kata Rasulullah menyatakan, siapa yang menyerang, siapa yang Allah mengingatkan, siapa yang memusuh kepada waliku. Wali tadi apa? Yang kita kata tadi, orang yang tidak bimbang menjalani kehidupan dan orang yang tidak berduka cita dengan apa yang Allah sampaikan, dan terus kekal menjadi orang paling beriman dan paling bertakwa. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Maka pada kita peringatannya, maka jangan memusuhi mereka. Jangan memusuhi mereka. Kerana Allah sudah menyatakan orang yang menunjukkan permusuhan kepada waliku, orang yang sudah berpegang pada titik agama yang jelas dan benar, maka kita orang yang sudah beriman dan bertakwa, jangan dimusuhi. Jangan diperlekehkan, jangan dihina, jangan diketepikan. Okay? Kerana maka aku menyatakan perang pada mereka. Allah akan memerangi kita. Okay? Kalau kita melakukan itu. Tidaklah hamba-Ku mendekatiku dengan pekerjaan yang lebih aku sukai daripada mengerjakan apa yang aku sudah fardukan ke atas mereka. Yang perlu buat, yang lain pun buat. Okay? Dan sentiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan yang sunat. Ini di antara yang kita nak angkat. Melakukan yang sunat hingga aku cinta kepada dirinya. Ketika aku mencintainya, aku akan menjadikan pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Menjadikan penglihatannya yang dia melihat dengannya.
menjadikan tangannya yang bergerak dengannya, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Bayangkan, Allah gabungkan kekuatan yang Allah ada. Aku mencintainya, bila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya. Aku akan jadi penglihatannya. Aku akan jadi tangan dan kakinya yang bergerak, yang dia berjalan dengan itu, dengannya. Dan sesungguhnya, jika dia meminta kepada aku, ini kita kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat ni. Meminta kepada aku, akan aku berikan kepadanya. Dan sesungguhnya, jikalau dia memohon perlindungan kepadaku, akan aku berikan perlindungan kepadanya. Ini di antara syarat dan lesen besar yang harus kita angkat masuk ke dalam jiwa, dalam perbuatan, dalam amal. Iaitu kita kata orang yang paling banyak dekat dengan Allahnya. Orang yang kita katakan bukan saja melakukan yang wajib, tetapi juga terus melakukan yang sunat. Yang sunat-sunat sehingga Allah mencintainya. Sehingga Allah mencintainya, maka Allah menjadi teman dekatnya. Ini yang kita kata ciri-ciri wali Allah yang kita nak pegang kerana kita sedang memohon. Kita sedang diuji. Kalau dia minta tolong, maka aku akan tolong. Jika dia minta perlindungan, kita akan dapat perlindungan. Allah dah janji, aku beri perlindungan kepadanya. Maka ini lesen besar kita untuk membaiki diri kita sekarang. Kita berdoa setengah mati, tetapi perangai kita, hati kita, perbuatan kita, minda kita, ibadah kita, membuat Allah cinta kita ataupun membuat Allah benci kita. Ini yang kita paling takut. Okay, kalau itu sebab itu kita kata sekali lagi, jangan pernah memusuhi orang yang sudah menjadi sahabat dekatnya Allah. Orang yang sudah mentaati Allah, orang yang sudah bertakwa, orang yang sudah beriman. Orang yang sudah melakukan yang wajib dan yang sunat. Orang yang tidak pernah bercukar-cita. Orang yang tidak pernah bimbang dengan apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Jangan sekali memusuhi mereka. Okay? Dan sekali lagi, kalau kita benar-benar ingin mendapat pertolongan, ingin diangkat dan nak dapat pertolongan satu, nak dapat perlindungan satu, maka Allah pasti akan membantu. Aku akan menjadi pelindung mereka. Aku akan melindungi mereka. Ini janji-janji yang sudah Allah lafazkan. Sebab itu sekali lagi, kita dalam menghadapi suasana ini, PKP apa pun, berbikasi ke apa ke, maka kita nak bangun balik bahawa sekadar SOP tanpa mendekatkan hati dan jiwa kepada Allah, sulit doa kita nak diangkat. Kita pertama nak dapat yang wajib saja setengah mati. Nak dapat 5 waktu lengkap saja setengah nyawa. Nak pegang Quran semuka saja setengah mati. Maka sekali lagi buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dicegah. Maka sebab itu kita katakan kita nak mengangkat ciri-ciri ini. Ciri-ciri wali Allah ini, wali di wali. Ciri-ciri di mana kita terus melakukan ibadah kepada Allah sehingga Allah cinta kepadanya. Tanda Allah cinta, Allah mudahkan urusannya untuk dekat dengan Allah dan urusan-urusan agamanya. Urusan-urusan agamanya. Okay? Sehingga dia merasa sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat mencintainya. Ini ciri-ciri yang kita nak angkat. Yang kalau kita kata, kita berdoa, kita berusaha, kita dapat vaksin, tapi vaksinnya dengan Allah tidak ada. Ini yang kita paling takut. Okay? Sebab itu takut kepada Allah itu saja, rindu kepada Allah itu saja sudah cukup. Sudah menjadi sebahagian daripada lesen untuk kita mendapat doa kita terangkat. Kita nak berdoa lagi, doa ini. Macam-macam doa, tapi kita semak tak ibadah kita. Kita semak tak hati kita. Kita semak tak penampilan kita. Kita semak tak lidah kita. Kita semak tak pendengaran kita. Kita semak tak kaki kita. Kita semak tak tangan kita. Allah sudah janji, aku jadi matanya, aku jadi telinganya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya. Allahu Akbar. Bila kita nak jadi begini agaknya? Bila nak sampai diri kita? Bila kita nak angkat diri kita supaya jadi seperti apa yang disebut oleh Rasulullah, apa yang disebut oleh Allah ini? Maka kekuatannya nak dibangun. Maka itu kita kata, Nabi dah ingatkan pada kita. Jadi dalam hadis ini tadi, kita sudah merasa Allah sudah bagi semua untuk kita. Hanya kita yang belum lagi nak buat.
Sebab itu kita katakan kita sulit untuk mendapat pertolongan dan doa kita sangat sulit untuk diangkat Allah. Maka hadis ini membincangkan banyak perkara. Namun fokus kita sudah tentu kepada wali, istilah wali Allah yang disebut. Wali Allah itu di sini boleh diterjemah terus sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Orang yang dicintai oleh Allah. Okey. Ini kekuatan, mampu atau tidak? Poin penting dalam permulaan hadis, bila Allah menyatakan orang yang menunjukkan permusuhan kepada wali Allah pasti diperang oleh Allah. Okey. Maka bila kata nak Allah istihar perang pada kita, kita bimbang rahmat Allah. Okey. Maka mereka yang bergelar wali Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Paling tinggi di sisi Allah. Maka kekuatan yang nak diambil ialah dalam memahami ayat amaran Allah ini, wali Allah ataupun orang yang beriman dan bertakwa menjadi sekutunya Allah, pemusuhan dengan mereka berarti memusuhi Allah. Sebab itu hati-hati kita dengan ulama. Okey? Jangan senang-senang menghina mereka, jangan senang-senang membuat mereka rasa tidak gembira dengan kita ataupun ramai yang tidak gembira dengan orang yang dekat dengan Allah. Dari segi bahasa, wali Allah bermakna karib, dekat dengan Allah. Kita nak dekat ke nak jauh? Kita rasa dekat tapi perbuatannya belum dekat. Wali-wali Allah adalah orang yang dekat dan sentiasa mendekatkan. Pertama dia rasa dekat dan dia mendekatkan lagi dirinya kepada Allah. Kisah seorang pemuda yang datang berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah Allah melihat semua? Adakah Allah melihat semua dosa yang aku lakukan? Allah kata, Rasulullah, betul. Adakah Allah membalas semua dosa-dosa yang aku lakukan? Ya, benar, kata Rasulullah. Mendengar itu, pemuda itu menangis dan menjerit. Akhirnya meninggal dunia kerana takutnya dia kepada Allah. Takut kepada Allah ini modal paling besar. Okey? Selain daripada akhirnya kita membina cinta. Maka hebatnya hadis yang dipetik itu ialah dia terus menjelaskan kepada keedah menjadi manusia yang paling dekat dengan manusia. Apa keedahnya? Pertama, adanya dengan menunaikan amalan-amalan fardu yang diamanahkan. Ambil, buat semua. Okay, buat dan tinggal oleh Allah kepada kita. Apabila kita melaksanakan amalan itu, maka kita mula dekat dengan Allah. Mulakan, maka kita, kalau kita memulakan ibadah, maka tanya dulu, siapa aku? Siapa aku sebenarnya? Kalau kita merasa aku ini hamba Allah, mesti rasa hamba Allah, saya bukan pekerja. Maka kalau nak buat kerja, kalau nak buat apa-apa pun yang namanya amal soleh, tanya kita. Tanya diri kita, aku ni siapa? Okay? Bertanya, kena tahu siapa kita hamba Allah. Hamba Allah paling taat. Semua perintah, ambil semua, tinggal yang okay? Ambil dan tinggal. Ambil apa yang nak tinggal? Tinggal semua larangan Allah. Okay? Ini kita kata, ambil semua perintah, tinggal semua larangan. Maka kekuatan yang tak nak merasa dekat dengan Allah, ini harus menjadi sebuah prinsip. Sebab itu dalam melakukan amal soleh, tanya dulu siapa kita. Kita buat itu kerana siapa? Okay? Dan tanya lagi soalan yang ketiga, aku nak buat dia macam mana? Aku nak buat kerana manusia ataupun aku nak buat kerana Allah? Aku buat untuk Allah. Aku buat kerana ingin berbakti kepada Allah. Okay? Kemudian tanya pula balik pada diri kita, aku nak buat macam mana? Aku nak buat sungguh-sungguh atau aku nak buat ala kadar? Aku nak buat ibadah ala yang penting buat tapi tak sungguh-sungguh. Tak jadi. Tak mampu rasa dekat dan rasa taat tadi. Dua perasaan yang kita nak angkat. Rasa dekat dan rasa taat. Baru datang rasa takut. Tanya balik macam mana nak buat, aku nak buat sungguh-sungguh ke nak buat cenja-banjai? Aku nak buat sambil-sambil level lepas batuk di tangga ataupun aku nak buat sungguh-sungguh? Seorang hamba Allah pasti akan buat sungguh-sungguh. Kerana dia buat kerana Allah. Okay? Dan soalan seterusnya, aku buat nak dapat apa? Apa yang anda buat, apa yang kita buat tu nak dapat apa? Nak dapat nama, nak dapat pujian, nak dapat perhatian, nak dapat pingat, ataupun nak dapat apa? Kerana dengan menjawab soalan-soalan ini,
kita akan mampu meniti, membimbing diri kita untuk balik benar-benar. Tidak ada lain kerana Allah, aku tidak buat kerana sanjungan, tidak buat kerana pujian, tidak buat kerana perhatian manusia. Tapi aku nak buat untuk dapat perhatian Allah. Aku nak buat kerana aku nak dapat perhatian Allah. Aku nak dapat cinta Allah. Maka aku akan buat tidak kerana manusia. Aku akan buat ibadah, aku akan buat amal soleh ini bukan kerana manusia tetapi kerana Allah. Kalau 4 soalan ini sudah ditanyakan kepada diri. Pertama, siapa aku? Aku hamba Allah. Kalau hamba Allah tak sombong dengan pangkatnya, tak sombong dengan gelarannya, tak sombong dengan jawatannya, tak sombong dengan statusnya, tak sombong dengan hartanya, tak sombong dengan popularitinya, tak sombong dengan ilmu yang dia ada, tak sombong dengan khazanah yang dia ada. Ini baru dapat ilmu sikit, semua orang pandang rendah. Dah ada ilmu sikit lebih, Allah bagi pandang orang salah semua. Dia seorang yang betul, dia seorang yang pandai, dia seorang yang bijak. Orang lain semua tak tahu, orang lain semua tak pandai. Ini masalah besar kita sebenarnya. Untuk meraih diri supaya dekat dengan Allah. Cepat sangat sombongnya, cepat sangat riaknya, cepat sangat ujubnya. Maka sekali lagi kita nak membaiki diri kita, dengan melakukan apa yang kita nak buat sebagai amal soleh itu dengan menanya 4 soalan tadi. Pertama, siapa aku? Bila seorang hamba Allah, dia sangat rendah hati, dia sangat rajin, sangat bekerjasama, sangat menyokong, sangat semua yang mahmudah itu ada padanya. Okay? Ini kekuatan sebagai seorang hamba Allah. Bukan kerana pangkatnya, bukan kerana gelarannya, bukan kerana ustaznya, bukan kerana syekhnya. Dia membuat kerana dia mengaku, dia sedar bahawa dia adalah hamba Allah, maka ini menjadi lesen nombor 1 untuk melayakkan ibadah kita dinilai Allah sebagai ibadah yang bernilai di mata Allah. Kadang-kadang kita nak rasa bernilai di mata manusia, nak rasa penting di mata manusia, nak rasa hebat di mata manusia. Tapi di mata Allah kita kosong. Ini yang kita paling takut. Sebab itu tanyakan ke apa sebab kamu buat. Kamu buat kerana siapa? Kamu buat kerana apa? Macam mana kamu nak buat? Okey. Jadi dengan 4 soalan ini, insya-Allah kita yakin bahawa apa ibadah yang kita lakukan tidak pernah lari dari landasan aku ingin meraih cintanya Allah. Okey. Kemudian kita katakan kita tunaikan pula amalan-amalan sunat, dengan begitu maka kita tadi kita kata kita buat amalan fardunya. Okay, yang fardunya itu dah memang tanggung fardu ain kita. Tetapi kita buat juga yang sunat-sunatnya. Kerana yang sunat-sunat ini semua dibuat oleh Rasulullah. Kalau kita mengaku kita pengikut Rasulullah, maka kita harus pegang sunnah-sunnah yang dibuat oleh Rasulullah. Maksudnya kalau Rasulullah buat yang sunat-sunat, mengapa kita pula tak nak buat yang sunat-sunat? Kenapa kita rasa bahagia untuk tidak buat yang sunat-sunat? Ini yang kita kata kadang-kadang, kita rasa, alah tu sunat je. Jangan. Kalau kita mau ingin merasa dekat dengan Allah, merasa taat dengan Allah, tolong lakukan apa saja yang mampu buat ibadah sunat yang pernah Rasulullah buat. Kerana ini akan mendorong kita untuk meraih cintanya Allah. Dan kita pada masa yang sama menunaikan perintah Allah itu tidak dapat lari daripada satu lagi tugasan penting, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Buat dan tinggal. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Atau tunai dan tinggal. Istilah yang menjadi tajuk kita hari ini. Maknanya tunai dan tinggal. Tunai semua yang wajib. Tunai semua yang sunat. Tinggal apa yang semua yang dilarang. Okay? Maka kita dah kata-kata antara tugasan paling penting setelah melakukan ibadah wajib ataupun ibadah fardu dan ibadah sunat, maka kita disuruh melaksanakan, meninggalkan perkara-perkara yang semua perkara yang dilarang Allah. Semua perkara. Bukan sikit-sikit, bukan setengah-setengah, bukan suku-suku. Semua. Mampu atau tidak berlatih diri. Maka kata-kata kedua-dua komponen, tunai dan tinggal ini adalah wajib dilaksanakan.
Tidak boleh dilaksanakan satu-satu. Okey. Tunai dan tinggal bermakna kita tunai semua yang diperintah, kita tinggal semua yang dilarang. Kita tak boleh ambil satu-satu. Saya nak ambil yang tunai sajalah, yang diperintah sajalah, yang dilarang terpulang. Ataupun saya nak buat tinggal yang terlarang saja. Ataupun kita buat yang terlarang, kan apa yang Allah larang. Ini dua perkara. Jadi tak boleh buat yang wajib saja ataupun tunaikan saja yang diperintah tapi tidak meninggalkan yang dilarang, ataupun membuat yang dilarang tidak membuatkan yang yang diperintahkan. Maka sekali lagi dalam menjelaskan soal ini, soal wali Allah Subhanahu Wa Taala ini, Imam Nawawi menambah, ini Imam Nawawi pula, okey. Selagi umur menambah umur dalam karakter, unsur dalam karakter wali Allah itu ialah, kata Imam Nawawi kata yang jadi wali Allah itu siapa? Iaitu orang-orang yang beriman, atau tadi kita kata orang mukmin. Mukmin itu pula adalah orang-orang yang ni kalau kita kata mukmin tadi, pertama dia beribadah, okey. Tekun beribadah. Sebab tadi taat dan tunai dan tinggal. Dia menunaikan semua ibadah dia dengan tekun. Ini kita tadi nak buat sungguh-sungguh atau nak buat lepas batuk di tangga, atau nak buat kerana kita nak diperhati orang. Tak boleh. Kalau nak buat kerana Allah, mesti buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Okey. Walaupun kita kata, tak maaf banyak berjalan pula. Okey. Maka sungguh-sungguh ini sangat penting. Okey, sungguh-sungguh. Lepas sungguh-sungguh sentiasa membangun rasa sabar. Kalau dia sudah beribadah dengan tekun, dia sabar kedok. Okey, mentaati Allah ini perlu pada sabar dan perlu pada ikhlas. Maka kita katakan kekuatan yang nak dibangun ialah pertama kita sabar, pertama kita tekun, sungguh-sungguh, kedua kita sabar, ketiga kita ikhlas, ataupun kita kata kita benar-benar merasa inilah ibadah untuk Allah. Itu yang Imam Nawawi kata. Kedua, kita kata melaksanakan suruhan Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ini tunai dan tinggal. Tunai semua yang diperintah, tinggal semua yang dilarang. Walaupun sekadar menggunakan jelingan mata. Ada orang dijeling jadi sakit hati. Kalau nak tengok betul-betul. Jangan jeling-jeling, jangan bercakap angkat dagu. Aku ni syekh tahu tak? Aku ni Said tahu tak? Aku ni aku ni ustaz tahu tak? Aku ni ulama tahu tak? Jangan woi. Kadang-kadang ulama kita banyak menyinggung perasaan orang. Kerana dia merasa sombong dengan ilmu yang dia ada. Pandang orang lain begitu, macam pandang orang lain sengit. Pandang orang ni tak benar, kata kawan dia. Dia seorang yang benar. Jangan main-main. Kita tak boleh hidup tanpa orang. Sebab itu sekali lagi saya mohon semua pemimpin agama, semua yang bernama ulama, semua yang bernama ustaz, tolong bangun keyakinan kita sungguh-sungguh dan kita tidak pernah sombong. Kita tak pernah merendahkan orang. Kita tak pernah membuat orang kecil hati. Buat dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan jelingan mata saja, dengan angguk kepala saja kita rasa dah. Ini pengalaman sebagai orang tua, melihat orang-orang yang kita rasa kita nak salut, kita kata kita nak sanjung. Kita katakan ilmunya yang banyak di media-media, tetapi melihat personalitinya kita jadi sangat kecewa. Sangat kecewa, senang melukakan orang, senang merendahkan orang, senang mempelekehkan orang, senang menghina orang. Minta maaf banyaklah. Kita sama-sama. Maka kita, walaupun ilmunya banyak, belum layak untuk mendapat jawatan sebagai hamba Allah. Sebab itu Allah sembunyikan wali Allah. Tapi kita dapat rasa orang itu bagaimana hidupnya dan sebagainya. Melaksanakan suruhan dan meninggalkan semua larangan. Kadang-kadang yang menyampaikan kata tinggalkan semua, tapi dia juga buat. Jangan nyakit hati orang. Bercakap kata jangan buat nyakit hati orang, tapi dia secara peribadinya sentiasa menyakit hati orang. Tak letih ke kita? Ini yang kita bimbang. Kita tak rasa wanginya ilmu yang dimiliki. Kita tak rasa indahnya bahasa yang dimiliki. Kita tak rasa wangi perbuatan yang dilakukan. Walaupun ilmunya 4 lori kita orang perak.
Jadi sekali lagi, tunai dan apa tadi tunai dan tinggal. Tunai yang betul, yang elok-elok tinggal, yang buruk-buruk jangan sampai kita buruk disebabkan karakter kita. Jangan tunjuk buruk sangat kerana walaupun kita ada ilmu. Kerana ilmu saja kita tidak bawakan dengan akhlak, tak mampu. Sebab itu persatuan-persatuan yang ada orang agama, banyak yang mati tak pasal-pasal, banyak yang lembab, banyak yang pasif. Kerana di dalamnya ada orang-orang yang ada ilmu tetapi sentiasa menyinggung dan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, apa Imam Nawawi kata? Tidak terlalu mementingkan kesedapan duniawi. Tidak terlalu mementingkan kesedapan duniawi. Jangan sampai tinggal urusan dakwah kerana mengejar wang. Kerana mengejar pekerjaan. Jangan tinggal dakwah, jangan pandang remeh dakwah kerana nak mengejar yang berbayar. Sebab itu sekali lagi pada Umi, tunai dan tinggal. Jangan sampai kita dilihat memburu dunia ini, memburu kelazatan dunia ini jauh lebih besar daripada memburu dakwahnya kepada Allah. Maka mudah-mudahan perkongsian ini akan membantu kita menyemak diri. Aku layak tak jadi orang paling dekat dengan Allah? Aku mampu atau tidak? Aku sedang berusaha atau tidak? Atau kita hanya di peringkat sedang-sedang sahaja, macam biasa sahaja. Okay, ingat? Kita tidak bertujuan untuk menghina siapa-siapa, tidak bertujuan menyinggung siapa-siapa, tetapi hanya sekadar memberi peringatan. Sekali lagi jangan lupa like and share. Apa kita kata page Dewan Dakwah untuk kita sama-sama boleh menyumbang. Nombor-nombor akaun sudah disediakan. Mudah-mudahan bidang dakwah ataupun dunia dakwah akan menjadi pengukuh kepada anak-anak kita, pengukuh kepada kehidupan kita sehingga kita benar-benar layak untuk merasa orang yang paling disayang Allah ataupun kita merasa kita dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita, kita cinta dengan Allah. Allah pencinta kita. Kita dah sebut dah tadi apa tanda Allah cinta. Siapa yang memusuhi orang-orang yang baik ilmunya, hebat akhlaknya ini, Allah istiharkan perang. Mudah-mudahan kata-kata tunai dan tinggal akan jadi satu ungkapan atau kata-kata hashtag untuk kita menyemak diri supaya kita benar-benar dapat merasakan apa yang patut aku buat, apa yang patut aku tunai dan apa yang patut aku tinggal. Jadi sampai di sini dulu, mudah-mudahan perkongsian ini akan membantu kita menyemak diri untuk jadi layak atau tidak untuk menjadi orang yang dicintai Allah, untuk layak rasa dekat dengan Allah ataupun sebaliknya. Maka sekali lagi Umi ucapkan jutaan terima kasih kepada yang turut berserta pada pagi ini menemankan Umi, dan Umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Sekali lagi jangan lupa doakan Umi sihat walafiat untuk kita menyambung lagi kuliah Tazkirah pagi yang ditaja terus oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jangan lupa like and share dan jangan lupa berikan sumbangan anda, berikan sokongan anda dengan memberikan dana-dana yang sangat diperlukan untuk membolehkan dakwah berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.